حمل الإسلام لنا دينا، الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. رحل الصديق عن الدار في الصحبة خير الأبرار، رحل الصديق عن الدار في الصحبة خير الأبرار، صلوات الله تباركه، ملأ الدنيا بالأنوار، ملأ الدنيا بالأنوار، حمل الإسلام لنا دينا، الهجرة رحلة هادينا، حمل الإسلام لنا دينا، فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Tuan Nur Azizan bin Abdul Hadi, Pengetua SMK Taman Setiawangsa, Barisan Penolong Kanan, yang dihormati Barisan Guru Kanan Mata Pelajaran, rakan-rakan guru dan yang dikasihi para pelajar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan sihat sejahtera hendaknya dan dilindungi oleh Allah SWT daripada ancaman COVID-19 yang melanda negara kita. Pada hari ini, iaitu pada tanggal 10 Ogos 2021, umat Islam menyambut awal Muharram atau lebih kita kenali dengan Ma'an Hijrah. Dan tema Ma'an Hijrah pada tahun ini adalah Manhaj Rabbani Umat Berkualiti. Ustazah tidak nak membicarakan berkaitan dengan tema pada hari ini, tetapi Ustazah lebih suka untuk membicarakan perkara yang berkait rapat dengan diri kita semua, diri anak-anak pelajar, iaitu penghayatan hijrah dalam diri pelajar menuju Al-Falah. Okey, apa maksud Al-Falah? Al-Falah adalah kejayaan duniawi dan ukhrawi. Okey. Baik, kalau kita imbau kembali apa yang berlaku pada tahun-tahun sebelumnya, bila tiba satu Muharram, kita akan terlibat dengan berbagai aktiviti, antaranya perarakan, aktiviti seperti ceramah dan juga pertandingan yang dalam bentuk bersemuka. Tetapi pada tahun ini berlainan sedikit, ya. Kita adakan sambutan ini bagi mengenang penghijrahan Rasul dari kota Mekah ke kota Madinah secara atas talian. Ini bermakna kita masih lagi mengenang hijrah Rasulullah yang merupakan suatu peristiwa agung dalam lipatan sejarah Islam. Okay? Baik, walau bagaimanapun, ya, anak-anak pelajar sekalian, adakah cukup dengan kita mengenang peristiwa penghijrahan Rasulullah kemudian kita lupakan? Adakah dengan ini kita boleh ataupun kita layak dinobatkan sebagai umat Islam yang betul-betul menghayati hijrah?
dengan kita melaksanakan aktiviti rutin seharian kita, iaitu kita bangun pagi, kita mengikuti PDPR, terlibat dengan aktiviti di rumah, kemudian seterusnya aktiviti lain. Ya, kita soal diri kita, adakah kita betul-betul menghayati hijrah dan mengenal bagaimana susahnya Rasulullah dan juga para sahabat berkorban harta benda, malahan menggadai nyawa untuk melakukan hijrah dengan tujuan untuk menjaga akidah umat Islam. Anak-anak pelajar yang dikasihi sekalian, sedar ataupun tidak, sekarang kita sedang diancam dengan ancaman akidah, iaitu ancaman akidah dari segi penyebaran ideologi Islam liberal. Ideologi ini tersebar melalui media sosial, ya, di mana para pelajar didedahkan apakah yang dimaksudkan dengan ideologi Islam liberal, iaitu keterbukaan dalam banyak perkara, contohnya dalam pergaulan bebas, memberikan pandangan, mengamalkan ajaran Islam itu dengan lebih mudah dan disesuaikan mengikut keadaan tertentu. Perkara-perkara seumpama ini jika dibiasakan dalam kehidupan menyebabkan lumpuhnya ataupun runtuhnya akidah umat Islam, ya. Jadi ini adalah suatu perkara yang boleh merosakkan tunjang utama kita, iaitu akidah. Ancaman yang seterusnya adalah gejala keruntuhan akhlak dalam kalangan remaja, ya. Apa yang menggerunkan sebagaimana yang dilaporkan dalam berita Sinar Harian yang bertarikh 4 Mac 2019, di mana mengikut statistik, ya, daripada Kementerian Kesihatan Malaysia yang menyatakan terdapat kira-kira 18,465 orang remaja yang didapati hamil anak luar nikah antara tahun 2014 hingga 2018. Jadi kalau kita kira balik, ini bermakna dalam setiap hari ada 10 orang remaja perempuan yang hamil anak luar nikah. Perkara ini amat membimbangkan kerana akan membawa kepada kelahiran anak-anak yang tidak sah tarafnya. Seterusnya, menurut Ketua Polis Negara pada tahun 2019 yang lalu, banyak keterlibatan pelajar dalam aktiviti-aktiviti jenayah seperti jual beli dadah, salah laku seks, membunuh, menyertai kumpulan kongsi gelap, militan dan jenayah-jenayah jubana yang lain. Keadaan ini amat membimbangkan kita kerana boleh jadi dalam kalangan kita ada juga yang terlibat dengan kegiatan jenayah, ya. Dan bagi warga setia pula, anak-anak setia pula, didapati mengikut statistik yang dibuat untuk peratus kehadiran untuk PDPR, tidak ada satu tingkatan pun yang peratus kehadiran untuk PDPR memenuhi 100%. Ini bererti ada dalam kalangan murid yang tidak menyertai PDPR, ya. Kalau dengan kata lainnya, kalau kita bersekolah, maksudnya pelajar tersebut tidak datang ke sekolah. Jadi perkara-perkara ini sebenarnya boleh menggugat dari segi pencapaian pelajar, dari segi masa depan pelajar itu sendiri, ya. Inilah perkara-perkara yang kita perlu tengok dan kita perlu buat suatu penghijrahan sempena dengan Ma'al Hijrah pada tahun 2021 ini. Baiklah anak-anak pelajar sekalian, bermula pada hari ini kita berazam untuk berubah menuju ke arah kebaikan, untuk berhijrah menuju al-falah. Memang susah, memang perit untuk kita lakukan sesuatu perubahan itu, tetapi dengan tips yang betul, dengan azam yang kuat, insya-Allah perubahan itu kita boleh lakukan sedikit demi sedikit. Tips yang pertama adalah melazimi diri dengan solat berjemaah. Seperti yang kita maklumi, solat merupakan tiang agama dan ia merupakan rukun Islam yang kedua. Apabila kita lazimi dengan solat berjemaah, kita akan mendapat 27 kali
ganda pahalanya. Jadi hal ini bertepatanlah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah." Yang bermaksud solat berjemaah adalah lebih utama daripada solat sendirian dengan 27 darjat. Jadi bagi setiap Muslim yang melazimi dengan solat secara berjemaah akan lebih kuat jiwanya, akan lebih kental rohaninya untuk bersama-sama dalam satu saf membuat kebaikan. Tips yang kedua pula adalah kita melazimi dengan bacaan al-maksurat. Seperti yang kita ketahui, maksurat ini merupakan wirid dan juga doa harian yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bertuah kerana Syahid Hasan Al-Banna telah pun mengumpulkan bacaan dan juga doa-doa Rasulullah yang diamalkan oleh Rasulullah ini dalam suatu kitab. Jadi kita hendaklah melazimi secara konsisten dan juga istiqamah setiap hari untuk memantapkan jiwa dan mendidik hati agar sentiasa rindu pada Allah dan juga diberikan kelapangan hidup dan juga kesihatan jasmani dalam diri kita. Berikut adalah doa yang terdapat di dalam maksurat yang sering Ustazah amalkan pada waktu pagi dan petang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal buh wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Maksudnya, ya Allah, aku berlindung denganmu dari gelisah dan malas, dan aku berlindung denganmu dari sifat lemah dan malas, dan aku berlindung denganmu dari sikap pengecut dan bakhil, dan aku berlindung denganmu dari bebanan hutang dan penindasan orang. Amin ya Rabbal Alamin. Seterusnya, tips yang ketiga adalah kita bersahabatlah dengan rakan-rakan yang mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jika kita nak berubah menjadi baik, seharusnya kita carilah kawan dan juga sahabat yang soleh untuk kita dampingi mereka. Kerana dengan ini mereka akan sentiasa mengajak dan juga membimbing kita untuk melakukan perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Dan menurut hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud perumpamaan orang yang bersahabat dengan orang yang soleh dan orang yang bersahabat dengan orang yang buruk perangai seperti penjual minyak wangi dan juga tukang kimpal besi. Pasti engkau akan mendapat bauan wangi dari penjual minyak wangi, sama ada membeli ataupun tidak. Sedangkan dari tukang besi, kamu akan merasa bahang atau kainmu ataupun kamu akan mendapat bau yang tidak enak. Jadi fikir-fikirkanlah, jika sahabat itu tidak membawa kepada kebaikan untuk kita, tinggalkanlah dan carilah sahabat yang lebih baik. Tips yang keempat pula adalah mempraktikkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan khazanah yang bermakna selepas Al-Quran, iaitu sunnah baginda, di mana Nabi telah bersabda dalam hadisnya, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballahi wa sunnatan nabiyhi." Yang bermaksud, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tidak akan sesat selagi kamu berpegang dengan kedua-duanya, iaitu kitab Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan mengikuti sunnah Nabi, kita akan menguatkan diri secara dalaman kita, malahan kesihatan kita juga akan turut terjamin.
Bukan hanya kita pergi ke gym badan kita akan menjadi sihat, tapi sebenarnya benda seharian yang kita lakukan pun sudah cukup untuk membantu kita untuk sihat dari segi rohani dan jasmani. Jadi anak-anak pelajar sekalian, tahukah apa dia sunnah Nabi? Sunnah Nabi ini meliputi amalan pemakanan, iaitu seperti mengamalkan buah kurma, kismis, madu dan juga berbagai lagi. Seterusnya menunaikan solat. Jadi dengan solat ini, maka hati menjadi lebih tenang, berlakunya pergerakan-pergerakan seperti beriadah. Seterusnya berpuasa, iaitu dengan berpuasa kita akan jadi lebih sihat. Dengan berpuasa kita akan menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah SWT. Cuba bayangkan, dalam keadaan kita berpuasa, ada tak kita ada semangat untuk pergi melakukan perkara-perkara tak senonoh seperti mengintai orang mandi ataupun kita cuba untuk mencuri dan sebagainya, ya. Ibadah ini dapat mendorong kita kepada kebaikan dan akhir sekali kita perbanyakkan berdoa, bermunajat kepada Allah SWT. Dan yang terakhir adalah dengan mengingati Allah setiap masa. Sebagaimana Allah telah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, hanya dengan mengingati Allah sahaja, hati-hati akan menjadi tenang. Maka ingatlah Allah pada setiap masa. Allah lah yang mencipta setiap hamba-Nya dengan sangat unik. Manusia secara semula jadinya akan sentiasa mencari pencipta. Jadi beruntunglah kita kerana di samping kita ada Allah SWT. Tatkala kita berada di dalam keadaan resah, kita berzikir, kita mengingati Allah, maka hati menjadi tenang. Dengan ini dapat menjauhkan diri kita daripada bisikan-bisikan syaitan yang menyuruh kita melakukan perkara-perkara keji. Contohnya mendorong orang-orang yang berada dalam keadaan bermasalah ataupun dalam keadaan resah untuk mengambil tindakan akhir, iaitu dengan membunuh diri. Jadi pada waktu senang ataupun susah, kita baca Al-Quran, kita bersujud kepada Allah SWT, insya-Allah hati kita akan sentiasa kuat untuk menempuhi hari-hari yang mendatang. Jadi, ingat ya, kita sebagai hamba sering diuji. Bukan pada waktu susah saja, malahan pada waktu senang juga kita diuji. Jadi, untuk menuju Al-Falah, wahai pelajar, sekali lagi Ustazah menyeru, ayo kita lakukan hijrah bermula pada hari ini. Amalkan tips-tips yang Ustazah telah berikan, yang telah Ustazah kongsikan, dan kita beristiqamah dengannya. InsyaAllah kita akan menuju Al-Falah. Meniti usia, dari mana hendak ke mana, aku memohon keampunan serta petunjuk-Mu. Ya Ilahi, jadikan aku di dunia umpama pengembara dagang berhijrah. Hijrah, mencari wasilah, mendekatkan diri kepadamu, berjuang di jalan-Mu, jalan takwa, agar aku tergolong dalam golongan orang-orang yang beruntung. Hasil nukilan Rosnah Ahmad.